يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita mungkin ada beberapa perkara yang mungkin kita perlu susun, perlu aturkan kembali sama ada kehidupan kita, gerak kerja kita dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahawa segalanya adalah ujian daripada Allah SWT, segalanya adalah aturan daripada Allah SWT yang ingin melatih kita secara kita bersangka baik kepada Allah Taala, melatih kita, bagi kita kekuatan, bagi kita pengalaman. Semoga ia menjadi satu perkara yang yang mengangkat ataupun meningkatkan kita punya nilai sebagai seorang manusia yang sentiasa berhadapan dengan ujian-ujian Allah SWT dengan sabar, dengan bersangka baik kepada Allah Ta'ala, dan terus berdoa supaya Allah SWT memudahkan kerja-kerja kita. Alhamdulillah, Allah pilih kita dalam keadaan kita bulan puasa ni, tika-tika macam ni cuti, mungkin ramai yang tidur dan sebagainya. Kita bersyukur Allah pilih kita dalam majlis ini, insya-Allah. Dan bagi orang-orang yang tidur itu, kita doalah kepada mereka supaya mereka mendapat mimpi-mimpi yang baik-baik, sebab mimpi yang baik-baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita pun tergolong di dalam orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk mendapat mimpi-mimpi yang baik, mendapat kenyataan-kenyataan yang baik di dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi manusia yang tenang, beribadat kepada Allah SWT dengan seikhlas jiwa kita, insya-Allah. Alhamdulillah, kita hari ini masih lagi berada di dalam kitab, kat sini muka surat, kejap, dekat sini muka surat, okey, kita surat 201, tapi kita rasanya dah pergi kepada hadis yang ke wasyarran tawaqahu. Okey, 201, tapi dan hadis yang ke-304 kan? Hadis yang 304. Okey, hadis yang 304. InsyaAllah. Di dalam hadis ini Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata warawa at-Tirmidzi fi riwayati Abi Hurairah marfu'an idza ra'a ahadukum ru'yan yakrahuha fala yuhaddits biha ahadan falyaqum falyusalli walyaqum falyusalli atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, muka surat 202, 302, 200, kejap. Oh, intim, dekat intim, okey. Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, dia meriwayatkan di dalam satu riwayat yang lain, daripada Abi Hurairah secara marfu', daripada Abu Hurairah secara marfu', bahawa marfu' ni maksudnya Abu Hurairah menyebut bahawa teks itu datang daripada Abu Hurairah, itu maknanya marfu'. Marfu' ini adalah terhenti di atas para sahabat sahaja, sampai kepada para sahabat sahaja, tidak ada perkataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perkataan Nabi bersabda. Maka marfu' ini, hukum marfu' ini ada banyak kategori juga, sebab ijma' ulama hadis mengatakan bahawa para sahabat adalah keseluruhannya adil, kecuali lah ada satu dua
individu para sahabat Nabi Muhammad SAW diperkatakan tentang sesuatu tentang dia, maka itu tidaklah mengganggu penilaian kebanyakan hadis-hadis yang kita jumpa, insya-Allah. Imam Tirmizi meriwayatkan dalam satu riwayat daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', apabila seseorang daripada kamu bermimpi dengan satu mimpi yang dia tidak suka, satu mimpi yang dia tidak suka, ataupun kita kata dalam konteks yang kita dah baca sebelum ni, dia tidak suka ataupun lebih tepat mimpi yang tidak baik, mimpi yang tidak baik secara syaraknya, fala yuhaddith, maka jangan. Dekat sini ada tegahan. Dekat sini ada tegahan fa, maka, dan lam itu lam nahi. Lam nahi ni maksudnya lam menegah. Fala yuhaddith, maka janganlah dia menceritakan dengan mimpinya itu kepada seseorang pun. Pertama. Yang kedua, wal yaqum. Yang ketiga, bangun. Okey. Falyusalli, dan maka solatlah. Jadi dekat sini kita nampak macam dia ada dua je, tapi ada tiga sebenarnya kalau ikut peringkat apa yang Nabi ajarkan, Nabi pesan di dalam hadis ini. Yang pertama, jangan cerita kepada orang lain. Maka dekat sini kita tengok, kalau tanya kembali tentang, kalau ada soalan tentang boleh ke pergi cerita mimpi ke orang lain, tanya orang itu dan orang ini, kalau ikut betul-betul dalam hadis ini tak perlu pun. Maka kita minta Allah bagi kita kekuatan, kalau apa-apa saja mimpi yang tidak baik yang Allah hadirkan, yang Allah takdirkan. Sebab kalau kata daripada Allah Ta'ala, tidak betul, sebab mimpi yang tidak baik itu dari syaitan. Allah takdirkan dan Allah izinkan berlaku di dalam mimpi kita, maka kita jangan cerita kepada orang lain. Satu. Wal yaqum, dan bangun. Bangun dan maka bersolatlah. Sebab kadang-kadang ada orang mungkin dia bangun tapi tak sempat nak solat ataupun tidak ada kekuatan untuk solat, maka dia boleh teruskan dengan bacaan membaca isti'adzah macam di dalam hadis-hadis yang kita jumpa sebelum ini. Maka keadaan seseorang itu bila berhadapan dengan situasi begini, memanglah begini aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau tidak mampu, ambillah satu dua arahan yang disebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW untuk kita amalkan. Kita amal dan kita buat. Itu sebab di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ataupun di dalam kerangka pengamalan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, memang akan ramai orang kata kita tak mampulah buat macam Nabi. Itu Nabi. Isu tidak mampu, saya ulang sekali, isu tidak mampu, dia tidak membawa makna kita meninggalkan terus. Itu sebab dalam ulama dalam satu kaedah dia kata ma la yudraku kulluhu ma la yudraku julluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak dapat kita buat semua, tidaklah membawa makna kita kena tinggal semua. Makna dia, kalau ada aturan yang telah Nabi ajarkan kepada kita, kita kena buat sekadar yang kita mampu. Sekadar yang kita mampu, sebaik-baik ini ikut semua. Tapi ada mungkin yang tidak mampu, macam saya selalu baca hadis yang sebelum ni, idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum minhu. Kama qala sallallahu, bila aku suruh kamu buat satu-satu perkara, maka datangkanlah ataupun buatlah perkara itu semampu kamu. Yang masalahnya adalah kita tinggalkan apa yang Nabi suruh buat, sama ada keseluruhan ataupun sebahagiannya, dan lari dan pergi kepada satu perkara yang Nabi tidak suruh buat. Itu yang tidak boleh. Maka dalam keadaan-keadaan ini banyak nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita buat seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ahmad juga, dalam Imam Muslim, dan Imam Bukhari dalam Ta'bir Muslim dalam Ru'ya, dan juga terdapat dalam syarah-syarah dalam Nataijul Afkar dan Futuhat. Okey. Kita tengok hadis yang seterusnya, nombor hadis 305. Nombor hadis 305.
Rawaina fi kitab Ibn Sunni wa qala fihi idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyatful an yasarihi thalatha marrat thumma liyaqul Allahumma inni a'udzu bika min amali syaitani wa sayyiatil ahlam fa innaha la takunu syai'an. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni, dia berkata dalam kitab Ibn Sunni itu, Imam Sunni bagi tahu bahawa ada hadis Nabi yang Nabi kata apabila seseorang daripada kamu melihat satu mimpi ataupun bermimpi dengan satu mimpi yang tidak baik, maka dia ludahlah, dia tiup ataupun macam ludah sikit lah. Dekat sini tafala ni lebih kepada ludah. Okey, an yasarihi thalatha marrat, ke belah kiri dia 3 kali. Okey, lepas tu maka katakanlah, maka berdoalah dengan doa ini, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta perlindungan denganmu daripada amalan syaitan, daripada perbuatan syaitan dan kejahatan-kejahatan mimpi-mimpi yang tidak baik. Sesungguhnya mimpi-mimpi itu tidak akan memberi mudarat ataupun tidak akan berlaku. Hadis ini secara jalur periwayatannya, sanadnya tidak kuat, dan di dalam kitab ini kalau kita tengok, dia memberi klasifikasi sebagai dhaif yang sangat-sangat. Maka bila kata dhaif yang sangat-sangat, maka doa ini, doa yang Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam fa innaha la takunu syai'an, ini tidak boleh diamalkan. Walaupun di dalam itu kita nampak macam tidaklah ada isu sangat, tetapi apabila kategorinya berada dalam kategori dhaif yang sangat-sangat, maka ia tidak boleh diamalkan. Maka kita kembali dan masih berpegang dengan beberapa aturan ataupun anjuran yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sebelum ini yang sahih. Kalau tengok dekat sini, saya suka nak pergi sikit lah kalau sempat. Bukan kalau sempat, memang saya nak pergi sikit sebab kita cuba mendapatkan beberapa taujihat. Itu sebab saya suka guna kitab Muhyiddin Mastuni, sebab dia ada syarah kepada perkataan-perkataan yang pelik-pelik. Pelik-pelik maksudnya ganjil-ganjil yang jarang digunakan di dalam penggunaan ayat bahasa Arab biasa. Sebab di dalam hadis ini dia terdapat perkataan-perkataan al-gharaib. Gharaib maksudnya perkataan-perkataan yang pelik-pelik. Jarang orang Arab biasa bercakap hari-hari dia guna, ataupun tulisan-tulisan dia dalam kitab-kitab biasa gunakan, tetapi di dalam hadis ada beberapa perkataan. Jadi ada tafsiran-tafsiran beberapa perkataan itu perlu dirungkaikan supaya kita orang awam yang membaca ini dapat kefahaman. Yang kedua, dalam kitab ini dia letak juga setiap akhir bab dia letak taujihat al-mustafadah, anjuran-anjuran ataupun pesanan-pesanan yang boleh diambil faedah. Kita mungkin dah tulis dah, tapi kita recap sikit lah. Ada masa saya recap, ada masa saya tak recap lah. Sebab dalam mimpi ni kita tengok. Yang pertama dia kata adabur ru'ya salihah al-mahbubah. Adab bila kita dapat mimpi yang baik, yang kita suka sangat-sangat, yang kita suka ada 3 je. Tak banyak pun kita dapat mimpi baik ini, tak banyak pun yang kita kena buat kalau ikut anjuran dalam kitab ini. Dalam hadis-hadis yang ada dalam kitab ini. Yang pertama adalah apa? Yang pertama hamidallah alaiha. Maksudnya hamdulillah alaiha. Maksudnya pujian kepada Allah Ta'ala ke atas mimpi itu, disebabkan mimpi itu. Maka yang pertama kita kena buat memuji Allah SWT. Yang kedua, al-istibsyaru biha, boleh cerita dekat orang. Boleh cerita dan beri kabar gembira kepada orang lain. Maksudnya bukan kabar gembira dekat sini, kita boleh merasa gembira. Istibsyaru biha. Kita boleh merasa gembira. Merasa gembira itu sebab apa? Sebab apa kita boleh rasa gembira? Sebab ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap mukmin, setiap muslim, bila dia tahu perkara itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia wajib merasa gembira. Kita kena rasa seronok. Macam orang bagi hadiah dekat kita, orang yang kita sayang,
orang yang kita rindu, tiba-tiba kita dapat hadiah daripada dia. Maka ini satu analogi sahajalah untuk kita memahami, bukanlah menyamakan Allah SWT dengan manusia. Wal'iyadzubillah, maha suci Allah SWT. Maka kita wajib rasa gembira bila kita tahu bahawa mimpi yang baik itu, mimpi yang salihah itu datang daripada Allah Ta'ala. Kita wajib rasa gembira. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga al-ikhbaru biha lakin liman yuhibbu duna man yakrahu. Boleh menceritakan dengan mimpi itu kepada orang lain, tapi dia bagi syarat, macam kita dah belajar sebelum ni, bagi yang menyukainya. Tidak boleh cerita kepada orang yang dia tak suka ataupun orang tu tak suka kepada dia. Dalam kehidupan kita ni, kita bukan disuruh untuk, itu sebab dekat sini liman yuhibbu, untuk diceritakan kepada orang yang dia sayang, maksudnya kepada orang yang kita sayang. Bukan kepada orang, bukan maknanya kepada orang yang kita rasa dia sayang kita. Tak, bukan. Itu sebab dalam kehidupan kita, kadang-kadang saya selalu sebut dalam kelas dan sebagainya kan, bila mengajar pun kita kadang-kadang kita rasa kita rasa kita itu adalah kawan baik seseorang, dan kita pun expect juga, kita pun rasa juga dia pun merasakan kita adalah best friend dia. Kadang-kadang perkara itu tidak terjadi. Dia kadang-kadang datang daripada sebelah pihak sahaja. Contohnya macam kita rasa inilah best friend kita, tapi di sisi dia mungkin kita bukan best friend dia. Okey, itu pun satu perkara yang kita harap ianya tidak berlaku kepada kita, tapi ianya terdapat di dalam kelas. Kadang-kadang saya tanya, siapa best friend awak? Bila kita tanya, siapa best friend awak? Dia tunjuk kepada seseorang, tetapi kita tengok reaksi muka dia macam tidak mengiyakan. Itu pun kita rasa macam kita simpati, sebab semua orang nak ada kawan baik. Tetapi kadang-kadang mungkin attitude dan perangai dia mungkin belum lagi mencapai tahap itu, sehingga masing-masing dua-dua belah pihak merasakan kita adalah kawan baik dia dan dia adalah kawan baik kita. Maka dekat sini dia kata bagi tahu mimpi yang baik itu kepada siapa yang kita suka saja. Tidak kisahlah kalau dia tidak suka dekat kita pun. Tidak ada masalah. Sebab kita tak tahu apa yang di dalam hati orang. Tapi kalau kita tahu dan kita kenal sangat-sangat kawan baik kita tu, kita suka kat dia, dia pun suka dekat kita, maka itu lebih baik untuk kita ceritakan. Kemudian itu saja yang tentang adab kalau kita mimpi dengan mimpi yang baik. Tapi kalau kita tengok mimpi-mimpi yang tidak baik ini, apa yang dinasihatkan untuk kita buat? Tadi adabnya ada 3. Tapi kalau kita dapat mimpi yang tidak baik, mimpi yang kita tak suka, ada 7 adab. Ada 7 perkara yang kita kena buat. Kita minta betul-betul. Okey? Yang pertama, at-ta'awudz billah min syarriha. Minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada kejahatannya. Yang kedua, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan syaitan. Yang pertama, kejahatan mimpi itu. Yang kedua, kejahatan syaitan. Ayatfula. Yang ketiga, kita meniup ataupun macam kita dah bincang semalam dah, macam tiup, hembus belah kiri bila kita bangun daripada tidur. Secara detailnya ke belah kiri sebanyak 3 kali. Lepas tu yang keempat, la yadhkuruha li ahadin aslan. Tidak dia menyebutkan ataupun menceritakan kepada siapa-siapa pun asal. Dalam bahasa Arab bila kata aslan, maknanya tidak boleh. Sebab kata kita tak payah pun, tak perlu pun. Minta Allah bagi kita kekuatan, kita sabar, kita tak cerita dekat orang lain. Sebab bila cerita dekat orang lain, nanti dia akan jadi cerita-cerita yang mungkin kita tak boleh nak kawal. Kita tak tahu bila kita cerita ke orang akan cerita kepada orang lain atau tidak. Lebih baik kita berhenti dekat diri kita sahaja. Yang kelima, sembahyang. Sembahyang ni biasanya sembahyang 2 rakaat lah. Tak kira lah 2 rakaat ke berapa rakaat. Dia bila kata arahan untuk solat, maka secara umumnya dia kembali kepada arahan untuk solat belah malam lah. Solat belah malam 2 rakaat. Mathna. Salatul lail mathna. Salatul lail mathna. Macam Aisyah sebut macam mana cerita tentang perihal Nabi solat waktu malam 2 rakaat. Okey.
Nombor 6, at-tahawul min jambihi alladhi kana alaihi. Berpindah, beralih daripada kedudukan yang mana dia tidur sebelum tu kepada kedudukan yang lain daripada tu. Saya dah detailkan dah semalam. Kalau tidur belah kiri, alih belah kanan ataupun terlentang, tidak ada masalah. Kalau dia tidur dari belah kiri, dia mungkin tidur belah kiri, dia tak sedar beralih belah kiri, dia beralih ke belah kanan. Kalau dia duduk belah, dia tidur tiba-tiba dia tersedar, dia terjaga itu terlentang, dia utamakan untuk berbalik ke belakang, belah kanan, bukan ke belah kiri. Jadi begitulah kita mengutamakan kanan dan kanan. Okay? Tapi meniup dan menghembus itu mestilah belah kiri seperti mana kita dah jumpa dalam hadis yang sebelum ini. Qira'at ayat al-kursi, membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi ini kita tak jumpa di dalam hadis-hadis yang di dalam bab ini, tetapi saya melihat bahawa itu adalah satu ijtihad daripada pengarang kitab ini untuk memberi nasihat kepada kita, sebab ayat kursi itu fungsi dia adalah untuk menghindarkan daripada gangguan-gangguan syaitan. Maka kita boleh baca sebagai satu nasihat tambahan terhadap perkara ataupun keadaan yang kita hadapi ataupun siapa-siapa hadapi tentang mimpi dan perkara-perkara yang berlaku pada waktu malam. Boleh saya ambil nasihat-nasihat lain kat sini. Dia kata la tata'allaqu birru'ya ahkamu syar'iyyah. Ini perkara yang saya kena sebut. Kena sebut sebab banyak benda-benda yang berlaku mutakhir ini, banyak cerita-cerita untuk amar makruf pun datang dari mimpi, seolah-olah macam ada yang bercerita tentang mimpi. Betul. Okey. Bila datang je satu, contohnya macam kita cerita ada orang datang pesan, okey kamu kena pesan kepada orang lain supaya mereka bersolat, berinfakkan harta mereka contohnya. Tiba-tiba esoknya dia pun menyampaikan berita itu di atas dasar mimpi itu. Itu tidak betul. Itu tidak betul. Dia kalau dia nak sampaikan pun dia adalah sebagai satu peringatan, sebab arahan untuk kita bersolat, arahan untuk kita berinfak itu adalah arahan asal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suruhan dan anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada mimpi. Maka mimpi tidak boleh membawa satu-satu syariat. Okey, mimpi tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak boleh mengharamkan yang halal. Dan seterusnya. Maka mimpi tidaklah ada apa-apa kecuali hanya anugerah daripada Allah SWT ataupun ujian daripada Allah SWT bila dia datang daripada syaitan. At-tahdhir min al-luju' ila al-munajjimin. Tengok dia kata apa? At-tahdhir min al-luju' ila al-munajjimin wa mudda'i tafsir al-ahlam ala ghairi huda min syar'i min asy-syar' al-islami. Satu peringatan, satu amaran untuk kita tidak pergi kepada munajimin. Munajimin orang-orang yang menafsirkan mimpi. Menafsirkan mimpi, dia kata dia ni boleh tafsirkan mimpi dan sebagainya. Sebab kalau ikut adab, siapa-siapa pun tidak boleh mengatakan bahawa dia boleh menafsirkan mimpi. Tidak. Ulama sebesar mana pun tidak boleh mengatakan bahawa dia boleh menafsirkan mimpi. Tidak ada siapa pun, sebab mimpi itu perkara di antara perkara yang tidak boleh kita gambarkan, tidak boleh kita tahu, sebab dia termasuk juga dalam perkara yang mungkin sebahagiannya raib itu maksudnya kita tak tahu, tak dapat depan mata kita, tak dapat dihukum. Okey, wa mudda'i tafsir al-ahlam, dan juga orang yang mendakwa dia boleh menafsirkan mimpi di atas keadaan mereka tidak bergantung kepada hukum syarak. Kalau tengok kat sini dia kata kama anna al-luju' ila kutub al-mu'allafa fi tafsir al-ahlam mudir wa muhlik. Tengok dia kata apa? Dia kata seperti mana juga dia kata, kalau tengok kat sini, bukan saya punya ayat yang saya baca kat sini, ini nasihat para ulama. Kama anna al-luju' ila al-kutub al-mu'allafa fi tafsir al-ahlam mudir wa muhlik. Dia kata seperti mana juga kalau siapa-siapa yang bila dia mimpi dia terus pergi cari kitab-kitab, pergi cari tulisan-tulisan yang bercakap tentang tafsir mimpi, maka itu satu perkara yang memberi mudarat dan membinasakan dia. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi ajar tidak disuruh pun suruh pergi baca itu dan baca ini tentang tafsir mimpi. Apa yang disuruh tadi, yang 7 perkara tadi, yang kita dah nampak dah tadi, kita dah baca dah tadi. Okey?
lianna aktsaraha mukhtara' wa makdzub. Sebabnya dia kata sebahagian besarnya dia kata mukhtara' wa makdzub. Sebahagian besarnya adalah dicipta dan adalah dusta, dia kata. Wa taqabuq mustahil, dia kata. Dan perkara yang disebut di dalam tu adalah perkara-perkara yang susunan-susunannya adalah mustahil. Macam kita kata mimpi, memang kadang-kadang ada mimpi yang jadi benar. Itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Tetapi kalau ianya sentiasa menjadi pegangan seseorang itu, maka itulah yang menjadikan kadang kita selalu terpengaruh dengan mimpi. Kita selalu terpengaruh dengan mimpi. Kita tahu diri kita macam mana. Sekarang ni bila saya cakap, bila kita bincang, bila kita belajar, kita melihat kepada diri kita sendiri. Adakah kita ni, sebab ada orang yang selalu mimpi. Saya contohnya mungkin termasuk dalam kalangan orang-orang yang jarang mimpi, susah sangat nak mimpi. Jadi bila orang-orang yang diuji dengan selalu mimpi dan sebagainya, kadang-kadang dia terpengaruh dengan mimpi-mimpi dia terpengaruh. Jadi bila terpengaruh, kehidupan dia sentiasa terngiang-ngiang, dia teringat-ingat apa yang dia mimpi dan dia bercerita dan sebagainya, maka inilah menjadi mudarat kepada diri seseorang itu. Memang orang-orang yang selalu mimpi ini, tambah-tambah mimpi yang tidak baik ini, itu ujian kepada dia memang berat. Memang berat. Okey. Jadi dia kata jangan cerita dekat orang, jangan pergi baca kitab-kitab tafsiran mimpi, tidak perlu. Ia tidak perlu. Okey. Lepas tu dia kata min dhu'fil iman al-hurub min waqi'il hayah wal luju' ila ru'ya wal istirsal wal ahlam. Dia kata ini ayat dia, bukan ayat saya ni, tapi betul juga. Maksudnya di antara perkara yang menunjukkan iman kita tu lemah adalah bila kita lari daripada realiti kehidupan kita dan pergi kepada mimpi-mimpi dan cara kita berfikir yang terkesan dengan mimpi-mimpi. Ya, terkesan dengan mimpi-mimpi. Sebab apa? Sebab Nabi dah bagi tahu ini perkara yang kita tak nampak, perkara yang kita boleh kategorikan sebagai ghaib juga. Kita tak nampak benda dalam mimpi. Bila Nabi dah bagi tahu kata mimpi yang bagus, mimpi yang baik, mimpi yang kita suka dari segi syarak itu adalah datang daripada Allah Ta'ala, maka itu sudah cukup. Itu sahaja. Dan kalau mimpi itu tidak baik dan mimpi itu kita tidak suka secara syarak, mimpi tidak baik dan secara syarak, maka ia datang daripada syaitan. Maka setakat itu sahaja. Berhenti dekat situ dan minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlu nak bawa-bawa. Tapi saya cakap ni, saya minta maaf, saya tidak meringan-ringankan dan merendahkan dan memperkecilkan orang-orang yang mungkin diuji dengan mimpi-mimpi yang berbagai-bagai. Kita mohon di dalam kelas kita ini dengan doa-doa sebahagian daripada kita, mungkin seluruh daripada kita, semoga mustajab, semoga kita terhindar daripada mimpi-mimpi sebegitu, sebab ianya berat juga bagi orang yang menanggung. Okey? Dan okey, yang ni lebih kuranglah. Jadi itulah di antara nasihat-nasihat yang kita boleh dapat daripada apa yang kita baca sebelum ini di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan mimpi ini. Okey, saya tengok sikit kalau ada soalan. Okey, kadang mimpi itu rasa real, Ustaz. Mimpi itu rasa real sebab wallahualam, saya minta maaf kalau saya tersilap cakap dan sebagainya. Kita rasa real tu sebab mungkin dia pernah berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang dia jadi macam apa orang kata déjà vu, wallahualam, tetapi macam kita rasa macam aku mimpi ni macam aku dah pernah pergi tempat tu, aku pernah mengalami benda tu. Mungkin kita mimpi perkara yang sama 2-3 kali tapi dalam bentuk yang mungkin berbeza sedikit. Mungkin juga perkara itu pernah terjadi dalam kehidupan kita, ataupun perkara itu kita impikan, dan Allah hadirkan benda tu dalam mimpi kita. Maka mungkin bila kita, sebab kadang-kadang bila kita bangun dari mimpi, kita senyum kalau mimpi-mimpi yang baik-baik ni. Mimpi yang kita suka ni, kita senyum je. Walaupun sebenarnya dia tak berlaku pun dalam kehidupan kita, sama ada dah lepas ataupun akan datang. Tapi sekurang-kurangnya mimpi itu yang baik itu, yang kita suka itu, satu anugerah daripada Allah Ta'ala, membuatkan hati kita gembira sedikit. Sebab kita ni kadang-kadang tak pandai ataupun tak sempat nak menggembirakan hati kita sendiri dengan apa anugerah yang Allah bagi pada kita. Sebab kita, bila kita sangka baik kepada Allah Ta'ala, insya-Allah hati kita selalu gembira. Tapi kalau diuji dengan mimpi-mimpi yang tidak baik itu,
kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita rasa benda tu real, benda tu macam rapat dengan kita, tapi InsyaAllah ini apa yang Nabi ajar kepada kita. Kalau kita percaya betul-betul kepada Nabi, percaya betul-betul kepada apa yang terdapat di dalam hadis daripada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, insya-Allah kita cuba kawal diri kita insya-Allah supaya kita tidak terpengaruh dengan mimpi, sebab ianya bukan apa-apa kecuali anugerah daripada Allah SWT. Mungkin dalam keadaan yang sementara, sebab dia adalah mimpi. Jadi itu perkara-perkara yang datang lalu dalam kehidupan kita. Okey, ya betul, deja vu. Okey, apa ni, kejap nak tengok soalan dia. Maknanya Ustaz hanya mimpi Nabi dan Rasul sahaja yang pernah. Betul, itu sebab mimpi ni, bila kan kita kalau belajar sejarah, bila Nabi hampir je dengan tak dapat wahyu, dia apa, kana ru'ya yara ru'yan salihah ataupun sadiqah dalam satu riwayat lain. Ini hadis riwayat Aisyah. Okey, Nabi akan nampak mimpi yang nyata, mislu falaqis subh, seperti cerahnya cahaya subuh itu, maksudnya daripada gelap ke putih dia nak pergi ke subuh, nak pergi ke terbit matahari itu, maksudnya jelas sangat-sangat. Maka mimpi Nabi je sebenarnya yang begitu. Mimpi kita ni mungkin ada yang berlaku, macam saya bagi tahu, dia mungkin berlaku tetapi ia tidaklah satu perkara yang sentiasa terjadi kepada semua orang. Maka kalau ianya betul berlaku, maka ia berlaku. Itu anugerah juga. Pertama, mimpi itu kita suka datang dalam mimpi, dan kita juga suka juga benda tu berlaku secara nyata. Maka ia boleh berlaku. Ia boleh berlaku tetapi bukan satu janji yang pasti. Bukan satu janji yang pasti. Itu sebab kadang-kadang kita mimpi macam-macam lah. Kita mimpi, macam mana nak cakap? Pengalaman saya sendiri. Mimpi kadang-kadang mimpi yang seronok-seronok lah. Tak nak sebut tentang orang lain, nanti tidak adil. Mimpi saya sendiri. Mimpi satu benda yang menyeronokkan tapi tak pernah jadi pun dalam kehidupan kita. Tapi saya rasa macam Allah nak bagi saya gembira. Maka gembira itu satu detik dan saat yang merupakan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Allah bagi kepada kita. Dan ada mimpi-mimpi yang memang benar dia terjadi tetapi tidaklah betul-betul terjadi, tetapi dia macam satu benda yang satu guide kepada kita, bukan sebagai benda yang syarak, tetapi dia memberitahu sedikit-sedikit itu tak apa. Tapi ia petunjuk, tapi jangan jadikan ianya sebagai satu benda yang pasti, benda yang kita pegang sungguh-sungguh, tak. Jangan macam tu. Sebab tak boleh, sebab itu adalah mimpi. Sebab kalau kita nak pegang betul-betul, kita pegang pegang kepada Quran dan sunnah sahaja. Itu sahaja yang kita kena pegang. Yang lain, yang mimpi ni kita pegang, kita tengok apa yang kita santai. Bahasa mudahnya kita santai saja dengan mimpi ni. Kalau benda tu bagus, kita terus doa supaya benda tu, ya Allah bagilah aku dapat macam ni. Tak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi jangan terlalu bergantung dengan mimpi. Itu sebab poin utama yang saya nak sampaikan sikit sini adalah kita jangan jadikan mimpi itu satu perkara yang besar dalam hidup kita. Letak jauh-jauh pun tak apa. Bila datang, kita tahmid, kita bersyukur, kita berdoa terus supaya ia jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kalau tidak baik, memang kita minta doa jauh, minta doa berlindung, dan lepaskan ianya berlalu seperti mana berlalunya malam-malam yang telah berlalu banyak. Dah kita tidur banyak, dah kita mimpi. Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Tidak ada benda yang memudaratkan kita insya-Allah dengan sebab mimpi. Ingat yang tu. Dan kita teruskan kepada hadis yang seterusnya, bab yang seterusnya, babu ma yaqulu idza qussat alaihi ru'ya. Bab pada menyatakan apabila kita diceritakan, bila seseorang itu diceritakan ke atasnya mimpi-mimpi. Maksudnya orang datang cerita kat kita tentang mimpi. Rawaina fi kitab Ibn Sunni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala lahu ra'aitu ru'ya qala khairan ra'aita wa khairan yakun wa fi riwayatin khairan talqahu wa syarran tawaqqahu khairan lana wa syarran ala a'daina walhamdulillahi rabbil alamin. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang Nabi bersabda, sesiapa yang
dikatakan kepadanya bahawa aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi dengan satu mimpi lah. Maka dia kata dekat orang yang berceritakan tentang mimpi itu, khairan ra'aita, baiklah apa yang kamu lihat. Wa khairan yakun, dan baiklah apa yang akan terjadi. Aku telah bermimpi, hendaklah dia menyatakan baik yang engkau lihat, maka baik pula yang akan terjadi. Baik pula yang akan terjadi. Lepas tu dalam riwayat yang lain, okey, saya cerita satu-satu. Di dalam hadis ini Nabi kata, nanti kita tengok status dia. Nabi kata, kalau ada orang ceritakan kepada kamu tentang mimpi, kamu katalah kepada dia, baiklah apa yang kamu lihat dan baiklah yang akan terjadi. Kalau kita tengok kat sini seolah-olah macam kita ni memastikan sungguh-sungguh apa yang dia lihat dan apa yang akan terjadi. Betul tak? Kalau ikut terjemahan dalam kitab Hidayah ni pun, aku telah memimpi, dia kata baiklah apa yang engkau lihat, maka baik pula yang akan terjadi. Seolah-olah macam satu pergantungan. Memang satu perkara yang baik, memang satu perkara yang baik, mungkin dia mimpi, tetapi dia bukan satu kepastian. Macam kita bincang tadi, dia bukan satu kepastian yang akan jadi ke dalam kehidupan dia. Kalau kita mengatakan begitu, seolah macam kita mengajak lagi orang yang menceritakan tentang mimpi itu supaya berpegang dan meyakini mimpi yang dia mimpi itu. Wallahualam. Maka kita tengok dekat sini ada sedikit orang kata apa, isu tentang maknanya. Wallahualam. Di dalam riwayat yang lain, khairan talqahu wa syarran tawaqqahu. Dalam riwayat yang lain, dia kata kebaikan yang engkau dapati dan keburukan, kebaikan yang engkau dapati, khairan talqahu, kebaikan. Kalau mimpi itu baiklah apa yang kau akan terima, akan dapati. Dan kalau buruklah yang akan tersingkir daripada dirimu. Seolah macam doa lah. Syarran tawaqqahu, kalau buruk mimpi itu, engkau akan dihindari, tersingkir daripada dirimu. Khairan lana, kebaikan untuk kita semua, dan keburukan ke atas musuh-musuh kita, dan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir seluruh alam ini. Okey. Kalau tengok dalam statusnya, status bacaan doa ini, status hadis ini adalah dhaif yang sangat, dhaif jiddan. Maknanya lemah yang sangat-sangat, maka kita tidak boleh mengamalkan doa ini. Maka kalau ada orang cerita, apa yang kita nak nasihatkan kepada dia, kita nasihatkan seperti mana kita dah belajar. Apa dia nasihat dia? Kembalikanlah kepada, kalau jahat, kalau mimpi tak bagus, kamu mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajar balik yang 7 benda tadi. Jadi kalau ada yang tanya saya, kalau tak ada langsung riwayat tentang apa yang kita nak sebut, nak baca kepada orang yang cerita kepada kita mimpi, kalau tidak ada, sebab dalam bab ini kita tak nampak ada hadis lain dah. Dia habis kat situ je. Tidak ada hadis lain, maka seolah-olah macam di dalam kitab Al-Azkar ini, setakat yang kita belajar ini, tidak ada doa khusus, tidak ada doa ataupun bacaan zikir yang kita boleh baca secara nasnya, secara dalilnya daripada hadis, kepada dalam situasi ada orang menceritakan kepada kita tentang mimpi yang dia hadapi, yang dia nampak pada waktu malam, atau maksudnya dia mimpi. Maka macam saya kata tadi, kalau ada yang tanya, kalau macam tu tak boleh buat apa-apa lah. Bukan tak boleh buat apa-apa, kita boleh terus nasihat, sebab kita kembali dan tarik dia kembali, ceritakan kepada dia, kalau kamu mimpi yang baik, begini kita buat. Kalau mimpi yang tidak baik, begini kita buat. Maka kita sama-sama buat perkara yang bersama, supaya kita dapat mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka habis dah bab itu, dan kita masuk kepada bab yang lain pula. Dia kata, babul hath ala du'a wal istighfar fi nisfi thani min kulli laylatin. Bab pada menyatakan anjuran untuk kita berdoa dan beristighfar pada sebahagian pada separuh malam yang kedua, fi nisfi tsani min kulli lailatin, pada separuh malam yang kedua daripada setiap malam, pada separuh malam yang kedua pada setiap malam. Kejap petunjuk macam dah tentu dapat. Ya, betul. Jadi itu sebab
wallahu alam, kita tengok status hadis itu pun tidak kuat, dhaif yang lemah yang sangat-sangat, maka kita tinggalkan. Masyarakat Melayu Nusantara kerap sinonimkan mimpi dengan pelbagai analogi dan tafsiran. Sebab kita ni wallahu alam, kalau mimpi je cari siapa yang boleh tafsir mimpi, kalau mimpi siapa yang boleh, itu tradisi dan itu perangai kita. Itu perangai kita. Wallahu alam, saya itulah, kalau boleh kita nasihatlah pelan-pelan, kita nak nasihat secara kasar, nak nasihatkan supaya confirm orang tu ikut cakap kita, itu bukan kuasa kita. Kalau kita buat kerja dakwah ni, ingat, hidayah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita kena buat adalah percubaan adalah usaha kita. InsyaAllah usaha-usaha kita, usaha-usaha dakwah kita itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan apa yang kita dah cuba buat dalam konteks kita berniat untuk kita berdakwah dan mengamar ma'ruf nahi mungkar. Itu sebab kaedah dalam berdakwah ini, ulama kata al-ajru yaqa' bi mujarradid da'wah la ala istijabah, la ala istijabatil mad'u. Lebih kurang macam tu. Maksudnya pahala untuk kita buat kerja dakwah itu telah kita dapati hanya dengan sebab kita buat kerja dakwah itu. Ia tidak bergantung ataupun dia tidak terhenti di atas orang yang menerima atau tidak menerima dakwah dan nasihat kita. Itu sebab kita terus saja buat kerja dakwah sebab hidayah itu milik Allah SWT. Macam kita sebut hadis yang sebelum ni, saya baca hadis tentang bila Nabi bagi satu bendera panji perjuangan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam perang Khaybar, maka Nabi kata di ujung hadis yang panjang itu, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, atau fi riwayatin ukhra khairun laka min ad-dunya wa ma fiha. Kalaulah ditakdirkan Allah SWT memberi hidayah kepada seseorang itu dengan sebab kamu, maka ia adalah lebih baik untuk kamu, bagi kamu daripada unta merah. Unta merah ni macam saya beritahu itu, siapa-siapa yang pernah ikuti kelas ni mungkin, unta merah itu adalah satu simbolik kepada hakikatnya berlaku zaman Nabi, hakikat zaman Nabinya itu. Unta merah maksudnya kenderaan yang paling mahal pada ketika itu. Kalau nak sebut Maserati ke Bentley ke Lamborghini ke kan, Porsche ke apa ke, terpulanglah, tetapi simbolik kepada kenderaan yang paling mahal, yang paling berharga pada ketika itu. Dalam riwayat yang lain ia lambang kemewahan. Dalam riwayat yang lain lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita teruskan buat. Sebab kadang-kadang bila kita tegur orang, contohnya nak tegur orang pakai tudung, tegur tiap masa kita selalu tegur dia pakai tudung, kita bagi dia analogi, kita bagi dia nasihat, kita bagi dia cerita-cerita yang menunjukkan bahawa pakai tudung ni okey dan sebagainya, tetapi dia tak pakai tudung. Tetapi mungkin ada kawan kita balik dari Turki beli tudung pashmina ke apa ke, bagi dekat dia dan dia pun terus pakai tudung sampai sudah. Kita tak boleh nak kata aku dah nasihat banyak kali dah tak pakai juga tudung, nak juga tudung Turki baru nak pakai. Tak payah cakap macam tu, sebab itu adalah jalan-jalan sebab hidayah yang Allah nak bagi kepada seseorang itu. Turning point kepada seseorang untuk berubah itu bukan di tangan kita juga. Allah yang jadikan, Allah yang takdirkan perkara itu berlaku. Maka ingatlah, jangan ada dengki, jangan ada rasa buruk iri hati dan sebagainya. Dan faham betul-betul kita juga insya-Allah tergolong di dalam golongan orang-orang yang cuba berdakwah kepada dia sehinggalah dia pakai tudung. Sangka baik dan insya-Allah Allah bagi kita pahala-pahala kita berdakwah. Rawaina, okey, saya pergi kepada hadis yang seterusnya ini. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Kami meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfira lahu.
Okey, tanda soal tu macam silap tu saya rasa. Macam tak kena pula. Dia bukan tanda soalan. Dia adalah satu statement. Dia adalah satu statement. Kejap, Puan Moderator, saya ni sampai pukul berapa? Ada kelas lagi ke selepas ini? Sebab saya pun Okey, lewat tadi, saya kena ganti balik tu. tak apa Ustaz. Boleh teruskan sampai pukul berapa pun tak apa sebab dah tak ada dah kelas lepas ni. Okey, insyaAllah. Saya cuba untuk tidaklah jauh sangat. Mungkin lepas ni nak baca Quran dan sebagainya kan. Saya cuba untuk cover balik lah. Saya rasa saya mula tadi dalam 9 suku lah, lebih kurang. 9 lebih, 9.20, tak ingat. Tak apa. Lebih kurang. Okey. Okey, insyaAllah. Okey. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di dalam hadis ini dia kata yanzilu rabbuna, Tuhan kami, Tuhan kita itu Allah, yanzil, turun pada setiap malam ke langit dunia, apabila tinggal sulusul lail, 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam yang terakhir, fayaqul, dan Allah pun berkata, man yad'uni fa'astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan istijabahkan baginya, aku akan makbulkan baginya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku. Tadi berdoa ni maksudnya berdoa dengan lafaz doa, zikir dan sebagainya kan. Man yas'aluni, siapa yang memohon, meminta kepadaku, aku akan memberikan kepadanya. Dia nampak macam samalah doa dengan permintaan kan, tapi dalam bahasa Arab doa ini lebih kepada doa-doa yang ma'thur lah, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kan, itu kita panggil lafaz doa. Ada yang kita minta. Minta ni maksudnya lebih kepada benda-benda yang mungkin khusus kepada diri kita sendiri, maksudnya benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan kita dan sebagainya. Yang doa tu lebih, yang saya melihat kepada keadaan itulah, saya melihat kepada, sebab kalau kita tengok berdoa lebih kurang samalah dengan kita minta. Kita berdoa samalah dengan kita minta, tapi dalam konteks ini dia dilihat berbeza. Maka kita tengok dekat sini doa tu kita boleh kembalikan kepada doa-doa yang diajarkan untuk kita berdoa daripada sunnah, daripada Quran dan sunnah, yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan diajarkan oleh Nabi dalam sunnah. Tapi yang yas'al ni, siapa yang memohon kepadaku ini, sekejap tengok, saya nak tengok terjemahan. Siapa yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan. Dia sebenarnya memang dalam kitab Hidayah ni pun ada tanda soalan, tapi sebenarnya dia nak bagi tahu dekat sini kalau dalam bahasa Arab dia ada jawab. Ada soal, ada jawab di dalam ayat tu sendiri. Jadi ayat dia man yad'uni fa'astajib lahu, maksudnya siapa yang minta berdoa kepadaku, aku akan makbulkan, aku akan jawab. Maka dekat sini kita tengok memang ada tanda soalan jugalah. Dia bukan satu kesilapan saya yang silap tadi, astagfirullahalazim. Tapi wallahualam, kalau kita tengok kat sini dia kata siapa yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku sehingga aku penuhi, siapa yang memohon kepadaku sehingga aku ampuni. Jadi soalan-soalan yang hakikat dia sebenarnya pada yang pertama itu soalan, yang kedua itu jawapan. Okey. Maksudnya man yad'uni, siapa yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan istijabahkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikan kepadanya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampunkan baginya. Maka ini adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata. Jadi kalau kita tengok dekat sini, hadis ini mempunyai dua konteks, dua bahagian. Yang pertama adalah perkhabaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah qudsi. Maknanya Allah yang kata. Bermula daripada sini.
bermula daripada sini adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala dan kita boleh kategorikan ianya adalah sebagai kursi. Okey, kursi ni maksudnya kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini, inilah perkara yang kita perlu kejar. Moga saya sendiri pun berat juga kadang-kadang bila diuji, berat susah nak bangun malam dan sebagainya. Jadi kita minta Allah Ta'ala tolong doakan saya juga supaya kita sama-sama boleh bangun malam, kita boleh berdoa di waktu-waktu yang Allah istijabahkan doa ini. Dalam riwayat lain di dalam Muslim, yanzilullahu subhanahu wa ta'ala ila as-sama'i dunya kulla laylatin hina yamdi thuluthul laylil awwal fayaqulu ana al-maliku ana al-malik man dhal ladhi yad'uni fa astajiba lahu man dhal ladhi yas'aluni fa u'tiyahu man dhal ladhi yastaghfiruni fa aghfira lahu fala yazalu kadhalika hatta yudhi'a al-fajr wa fi riwayatin idza madha syatrul lail aw thuluthahu. Dalam konteks ini ada satu dua perkara lah. Yang pertama, hadis yang pertama tadi dia kata selepas apabila tinggal 1/3 malam. Di dalam hadis yang kedua ini, dalam lafaz satu lagi dalam Muslim ini, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada setiap malam apabila telah berlalu 1/3 malam yang awal. Makanya apa makna dia? Maknanya tinggal 2/3 malam yang terakhir tu pun dah termasuk dah. Nampak tak? Hadis yang pertama, bila berbaki 1/3 akhir pada waktu malam, setiap malam. Hadis yang kedua ni, riwayat yang kedua dia kata, pada setiap malam apabila telah berlalu 1/3 malam yang pertama. Boleh nampak tak benda tu, perbezaan tu boleh nampak maksudnya hadis yang kedua ni menampakkan, memperlihatkan kepada kita tempoh itu lebih lama. Maknanya 2/3 malam yang terakhir. Hadis yang pertama 1/3 malam yang terakhir. Okey. Apa kata-kata Allah dekat dalam hadis yang kedua, riwayat yang kedua dalam Muslim ini bermula dari sini. Anal malik, akulah raja, akulah yang memiliki, lebih kurang macam, bukan lebih kurang, maksudnya itulah maknanya. Tafsiran tentang al-malik. Sebab dekat sana ada tafsiran perbezaan di antara malik dengan al-malik. Jadi malik itu apa makna dia, al-malik itu apa makna dia, itu adalah perbahasan bahasa lah. Itu sebab di dalam Quran juga sebenarnya di antara qiraat yang dibenarkan baca, Warsh contohnya dia baca Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mazhab Maliki, dia semayang dia tak kuatkan bismillah tu. Dia tak kuat bismillah. Bila Allahu Akbar ataupun bangun daripada sujud itu untuk rakaat kedua, dia terus Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dia pendek bacaan untuk Warsh dan beberapa riwayat yang lain lah. Maka memang ada perbezaan dari segi bahasa tentang Malik dengan Al-Malik. Panjang itu, tetapi dekat sini dia bagi lafaz Malik. Maliki yaumi, Malik, anal Malik. Akulah pemilik, akulah raja. Akulah raja. Dua kali Allah ulang. Nak bagi tahu bahawa tidak ada raja di atas muka bumi ini, tidak ada satu kerajaan, tidak ada satu kuasa yang maha memiliki selain daripada aku. Maka nak bagi tahu, nak minta-mintalah apa. Maksudnya konteksnya begitulah. Allah bagi tahu bahawa dialah raja, dialah pemilik segalanya. Man dzalladzi yad'uni fa astajiba lahu, sesiapa sahaja yang berdoa kepadaku maka aku akan istijabahkan baginya, aku akan jawab doanya itu, aku akan makbulkan doanya itu. Man dzalladzi yas'aluni fa u'tiyahu, siapa-siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberikan kepadanya. Maksudnya aku akan tunaikan permintaannya. Man dzalladzi yastaghfiruni, dan sesiapa sahaja yang berdoa, yang meminta ampun kepadaku maka aku akan ampunkan dia, aku akan berikan pengampunan kepadanya. Kita nak tengok di sini. Fa'aghfiruli, aku sehingga aku ampun.
hal tersebut. Okey. Man dzalladzi yastaghfiruni, sesiapa yang berdoa meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampunkan kepadanya, aku akan beri pengampunan baginya. Fala yazalu kadzalika hatta yudhi'al fajr, maka sentiasalah keadaan itu begitu sehingga terbitnya cahaya fajar, sehingga terbitnya cahaya fajar. Dalam riwayat yang lain, idza madha syatrul lail aw thuluthahu, apabila berlalunya syatr, sebahagian daripada malam ataupun 2/3 malam. Maksudnya riwayat ini banyak. Yang pentingnya nak bagi tahu dekat sini bukan pada awal malam. Maknanya sama ada selepas 1/3 malam itu berlalu, ataupun selepas 2/3, ataupun tinggal 1/3 sahaja, ataupun sebahagian malam itu dah berlalu, maka itulah saat-saat istijabah. Itulah saat-saat untuk kita berdoa dan banyakkan minta ampun dan minta banyak permintaan daripada kita. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tahajjud dan Muslim juga dalam kitab Salah. Maka itulah yang kita perlu usaha untuk dapatkan saat-saat ataupun saat-saat istijabah itu. Okey? Ada soalan tak? Kejap saya tengok kalau ada soalan. Mohon huraikan maksud langit dunia dalam konteks hadis ini. Langit dunia ni ada banyaklah perbahasan tentang tentang itu. Ada yang kata Sidratul Muntaha, ada yang kata Sidratul Muntaha. Kalau boleh bagi saya masa sikit, saya bagi masa saya sikit, saya cuba tengok sekejap. Saya cuba tengok sekejap. Bolehlah nak pergi minum air, tak boleh kan? Sekejap makna sama itu. Okay. Okey, kalau tengok dekat sini, dalam Islam way ni, di antara fatwa yang disebut, dia kata jadi kat sini di antara perkara yang disebut, dia kata sama'ud dunya ni, dia kata ta'bir anil kaun kulluhu, maksudnya menggambarkan keseluruhan kaun, sistem kewujudan ini. Ada yang kata yumkin lil insan an yanzura ilaiha, mungkin apa yang dimaksudkan itu adalah langit yang boleh dilihat oleh manusia itu. Maka dekat situ ada banyak benda lah yang disebut. Saya mungkin kena baca banyak lagi ni tentang ni kalau nak jawab. Saya tengok apa yang kalau ada mahis sama dunia. Okey. Okey, sama dunia. Okey, fahiya tuwafiq ada dua yastadillu biha ala anna asy-syams wa ghairuha min an-nujum innama hiya fis sama'id dunya. Dia sebenarnya macam ni je. Kalau nak faham, sama dunia ini adalah satu lapisan yang di antaranya dia kata yastadillu biha ala anna asy-syams. Dia ada satu ayat yang ulama istidlal, ayat walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Nampak tak dalam surah Al-Mulk yang kita baca ayat 5 tu, dia kata walaqad zayyana, Allah kata walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Boleh dengar ke saya ceritakan? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Makna dia dekat sini, kami telah menghiasi sama'ud dunya. Kami telah menghiasi sama'ud dunya, langit dunia itu. Kami telah menghiasi langit dunia itu dengan bimasabih, dengan lampu-lampu. Lampu-lampu dekat sini digambarkan adalah matahari dan bintang-bintang. Itu sebab dalam jawapannya dia kata yustadallu biha ala anna asy-syams wa ghairuha minan nujum innama hiya fis sama'id dunya. Okey,
digambarkan, diambilkan dalil daripada ayat ini menunjukkan bahawa matahari, sistem solar itu, nujum itu adalah berada di sama'ud dunya, berada di dalam kawasan, di dalam lapisan yang dinamakan langit dunia. Dinamakan langit dunia. Dan ayat lain juga surah Fussilat Allah kata apa? Inna zayyana as-sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Dalam surah As-Saffat ayat 6. Dalam surah As-Saffat ayat 6 Allah kata sesungguhnya kami menghiasi langit dunia itu dengan hiasan-hiasan bintang-bintang. Kawakib, dengan hiasan bintang planet-planet. Okey. Dalam surah Fussilat Allah kata apa? Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdhan dhalika taqdirul azizil alim. Saya ambil potongan yang ke hujung tu. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya, kami menghiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu, cahaya-cahaya, hiasan-hiasan, wa hifdha, dan pemeliharaan. Itulah takdir, apa yang ditakdirkan, yang disusun, yang ditentukan oleh Allah yang maha kuat, yang maha agung, yang maha berkuasa, yang maha mengetahui. Wallahu alam, itulah lebih kurang apa yang dikatakan sama'ud dunya. Itu di antara huraian lah di dalam konteks hadis ini. Jadi hadis ini juga dia mengikut konteks apa yang ada di dalam Al-Quran lah. Apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi perbahasan secara spesifik nak ukur panjang mana tu wallahu alam, tetapi itu sebab di antara gambaran huraian juga yang diberikan adalah apa yang langit yang kita nampak itu, tetapi kita nak sukat sebab Allah SWT ini bukan macam kita boleh kita letakkan tingkatan-tingkatan, sebab dia bebas daripada masa, dia bebas daripada tempat. Dia tidak bertempat, dia tidak, maksudnya tidak bertempat seperti manusia lah. Maksudnya apa yang Allah bagi tahu tentang diri dia adalah apa yang layak bagi keagungan dan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh samakan dengan manusia. Jadi kalau nak memahami tentang sama'ud dunya, kita memahaminya seperti mana yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Bila Allah kata begitu, maka sama dunia, langit dunia itu adalah langit yang terdapat padanya bintang-bintang. Sebab Allah dah kata dah dihiaskan dengan hiasan-hiasan itu. Maka itulah yang dimaksudkan dengan langit dunia. Wallahu alam. Okey. Jadi saya nak minta izin sikit untuk kita pergi sedikit kepada perbahasan, sebab ini juga menjadi polemik juga. Nanti kalau kita tak faham benda ni, kita tidak ada adab tentang perkara ini, kita tidak memahami benda ni dalam konteks yang lebih luas, maka kita akan termasuk dalam golongan-golongan orang yang sentiasa melabelkan orang lain dengan sesat dan sebagainya. Ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sikit tentang akidah. Dalam ini dikata yanzilu rabbuna, Tuhan kita telah turun. Tuhan kita turun. Tuhan kita turun itu maknanya apa? Bagaimana Allah turun? Allah bukan macam manusia. Kita kalau seorang manusia turun menggunakan lift, kita nampak. Bila manusia turun menggunakan payung terjun, kita nampak, kita tahu bagaimana kaifiyah. Kita faham bagaimana cara dan modus operandi seseorang itu turun sebagai manusia. Kalau haiwan turun macam mana, kalau hujan turun macam mana, makhluk-makhluk ini kalau namanya turun, kita dah faham dah bagaimana. Mungkin kita kena belajar tentang, kalau orang kita dah faham dah. Kalau air turun macam mana, kalau lajunya bagaimana, dia punya berbagai-bagai perkara yang kita boleh belajar kalau ianya berkaitan dengan makhluk. Cuma kita tahu ataupun kita tidak tahu. Tapi kalau macam saya kata tadi, turun dari tangga, kita nampaklah orang turun dari tangga. Kalau orang terjun, kita nampak dia terjun. Kalau orang itu terjatuh, dengan makna turun terjatuh, kita pun tahu bagaimana ianya berlaku. Tapi Allah SWT bukan begitu. Allah SWT bukan begitu. Maka laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada satu perkara yang menyerupai dia. Tidak satu perkara yang menyerupai dia. Maha suci Allah SWT dengan segala keagungan yang dia miliki. Maka kita tengok dekat sini ada pendapat supaya kita lebih terbuka, lebih beradab bila kita berinteraksi dengan ilmu, berinteraksi dengan situasi manusia, berinteraksi dengan perangai-perangai manusia yang mungkin sebahagiannya ta'assub. Dekat sini kalau tengok dekat sini dia kata apa? Dia kata
Dhahaba jumhur salaf ila anna al-iman bin nuzul. Jumhur, majoriti ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf ni adalah ulama-ulama yang datang terdahulu. Dia jangka masa dia lebih kurang sampai tabi'in, tabi'in, lebih kurang begitu. Ada yang meletakkan period of time dia berapa ratus tahun awal hijrah. Lepas itu, selepas daripada itu dikategorikan sebagai ulama khalaf, ulama yang terkemudian. Maka ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama awal dulu ataupun ulama-ulama sekarang, okey. Siapa yang belajar kat sini, siapa yang mungkin belajar lebih sikit ataupun diberikan oleh Allah Taala ada peluang belajar lebih sikit, mungkin mereka dah jumpa perkataan khalaf dan salaf. Salaf dan khalaf. Salaf ini memberi dua makna lebih kurang. Yang pertama, ia berkaitan dengan time frame, jangka masa kehidupan mereka itu di awal-awal dulu. Yang kedua, ia merujuk kepada metod orang-orang awal ini. Makanya, kalau kita kata ulama salaf, confirmlah mereka itu di awal-awal itulah dari segi masa, tempoh masa itu. Kita juga boleh mengatakan bahawa ulama salaf ini adalah ulama-ulama yang datang terkemudian ini tetapi berpegang kepada manhaj ataupun kaedah-kaedah yang dipegang dan digunakan pakai oleh ulama-ulama salaf itu sendiri. Jadi kita kena faham yang tu. Okey. Ulama salaf berpandangan bahawa kaedah kita beriman dengan perkataan turunnya Allah SWT itu adalah bergantung kepada apa yang hanya layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca kat sini satu-satu. Dia kata apa? Dia kata al-iman bin nuzul. Dia kata kaedah kita beriman, konsep kita beriman dengan turun itu, dengan perkataan turun, dengan konteks turun itu, dia kata apa? Adalah ma yaliqu bi jalalihi ta'ala. Pertama, apa-apa yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu, yang pertama. Yang kedua dia kata min ghairi takyif, dengan tidak kita menyebut ataupun menyandarkan ataupun menghuraikan bagaimananya itu. Takyif, kaifa, bagaimana itu tidak boleh dihuraikan. Tidak boleh diceritakan. Okey? Yang kedua. Yang ketiga, wala tamthil, tanpa meletakkan apa-apa perumpamaan. Nampak ada tiga adab yang diajarkan oleh metod salaf bagaimana kita beriman dengan perkara yang seperti ini. Bila Allah sebut kata dia nuzul, dia turun, itulah yang sepatutnya kita imani. Mengikut manhaj salaf lah. Siapa-siapa yang rasa dia lebih yakin ataupun dia lebih mudah terima, dia ikut manhaj salaf. Bagi orang yang dia rasa dia susah nak terima yang ni, dia ikut manhaj khalaf yang kita akan tengok nanti lepas ni. Kedua-duanya diterima pakai di dalam syariat. Kedua-duanya ada ahli sunnah wal jamaah insya-Allah. Sebab ianya menepati apa yang terdapat dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diajarkan oleh, yang difahami, yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat dan sahabat ajar kepada tabi'in dan seterusnya. Maka adab yang pertama tadi apa dia? Kita kena yakin dan beriman bahawa ia hanyalah satu keadaan yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Layak bagi keagungan Allah Taala. Yang kedua, tidak boleh kita menceritakan bagaimana. Yang ketiga, kita tidak boleh membanding-bandingkan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maksudnya membuat contoh-contoh, maksudnya menyamakan, tamthil, menyamakan, tak boleh. Dan padanya adalah itsbat, dan padanya adalah penetapan ketinggian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'a itsbati tanzih, dengan kita menetapkan penyucian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu daripada menyerupai apa-apa tashbih ataupun tajsim, ataupun kita menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wal iyadu billah. Itulah kaedah salaf.
Itulah kaedah dan manhaj ulama-ulama salaf dulu. Kita membersihkan Allah SWT, mensucikan Allah SWT itu daripada sebarang perumpamaan, menyerupakan dengan makhluk, dan juga kita bersih dan kita sucikan Allah SWT, tanzih, taqdis, daripada kita menjisimkan Allah SWT. Sebab Allah SWT itu, Allah kata apa dalam Quran, laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu perkara pun yang sepertinya, laisa, tidak ada apa-apa pun yang kita boleh yang seperti dengannya. Tidak ada satu perkara pun, laisa syai', tidak ada satu perkara pun kamithli, sepertinya, laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar, dialah yang maha melihat. Okey, habis dah bab salaf. Boleh faham itu kaedah salaf memahami ayat-ayat yang seperti ini, ataupun situasi-situasi ataupun sifat-sifat Allah yang seperti ini. Wa dhahabal khalaf, dan ulama khalaf dia pergi kepada takwil. Takwil ini tafsir. Okey, siapa pula ulama-ulama khalaf? Ulama-ulama khalaf adalah ulama-ulama yang datang terkemudian. Di antaranya adalah apa yang kita pegang dekat Malaysia lah sebagai arus perdana di dalam berakidah ini. Dekat Malaysia kita ada dua imam yang kita pegang lah dalam Ahli Sunnah wal Jamaah yang masyhur dekat Nusantara ini, adalah Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Isa Al-Ash'ari yang kita panggil Al-Maturidiyah dan Al-Ash'airah. Tapi dekat Malaysia apa yang kita belajar itu banyaknya daripada Ash'airah, daripada Abu Musa Abu Hasan Al-Ash'ari. Okey. Jadi khalaf pula berpandangan bagaimana dia membawa kepada kaedah menafsirkan, menakwilkan perkataan nuzul itu, konteks nuzul itu. Apa yang mereka katakan? Mereka kata yanzilu amruhu subhanahu wa ta'ala. Yanzilu amruhu, yang turun tu bukan Allah, tetapi arahan ataupun suruhan-suruhan. Maksudnya perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang Allah SWT nak tetapkan itu, itulah yang turun. Itu yang turun. Ataupun dia kata au rahmatu, ataupun yang turun itu adalah rahmatnya, ataupun yang turun itu adalah apa? Adalah malaikatnya. Maka inilah di antara tafsiran-tafsiran ulama khalaf, ulama yang datang kemudian, tentang isu an-nuzul, isu turunnya Allah SWT itu. Maka nampak perbezaannya yang tadi bergantung kepada konteks yang asal di dalam perkataan itu, tetapi tidak ada cara, tidak ada bagaimana itu. Tidak boleh membandingkan, tidak boleh menyamakan. Yang kita kena imani adalah kita mengimani ianya adalah apa-apa sahaja yang layak bagi Allah Taala. Tapi bagi ulama khalaf, mereka menakwilkan bahawa yang turun itu adalah arahan Allah SWT, yang turun itu adalah rahmat Allah SWT, yang turun itu adalah ataupun malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafsirkan wa fassarun nuzul, mereka menafsirkan perkataan turun itu ala sabilil isti'arah, di atas dasar pinjaman ataupun kata kiasan, lebih kurang macam itulah. Faqalu al-murad, dan mereka pun berkata al-murad al-iqbal ala da'i bil ijabah wal lutf. Apa yang dimaksudkan di dalam isu ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menerima menerima doa, mendengar doa dan mengistijabahkan doa-doa orang-orang yang berdoa dengan kelembutannya, dengan rahmatnya, dan penerimaan permohonan kemaafan daripada hamba-hambanya. Maka itulah di antara perbezaan pandangan ataupun manhaj salaf dan khalaf dalam bab berkaitan dengan sifat-sifat ataupun keadaan-keadaan yang digambarkan tentang diri Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ulama salaf begini keadaannya, ulama khalaf begini, tetapi yang kita faham, yang kita perlu dan wajib faham adalah
Tidak ada siapa pun di kalangan ulama salaf dan khalaf yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Tidak siapa pun di kalangan mereka, sama ada mereka khalaf atau salaf, yang menjisimkan Allah SWT. Maka bagi sesiapa yang mengikut dan berpegang kepada manhaj salaf, kita menghormati mereka. Mereka ada kaedah sendiri, mereka ada kefahaman mereka sendiri dalam keadaan mereka menyucikan Allah SWT daripada perkara yang tidak layak bagi Allah Taala. Bagi sesiapa yang berpegang kepada manhaj salaf, kita juga kena hormat apa yang ulama khalaf berpendapat dan takwil terhadap perkataan nuzul itu sendiri, supaya dan mereka juga tidak menyamakan Allah SWT dengan makhluk, mereka juga tidak menjisimkan Allah SWT dengan makhluk. Maka kedua-dua kaedah dan manhaj ini adalah diterima pakai di dalam ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Jadi bila kita dah belajar, kita tidak mudah untuk menyesatkan orang, kita tidak mudah untuk mengatakan orang itu tidak betul dan sebagainya. Maka kita kembali kepada insaf di dalam belajar, insaf dalam kehidupan kita. Kita menegur orang dengan ilmu dan hikmah. Semoga Allah bagi kita manfaat, Allah bagi kita berkat dan rahmatnya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Okey, ilmu tauhid. Okey. Jadi saya harap semua jemaah dapat faham, sebab ia berkaitan dengan tauhid dan akidah. Saya perlu untuk menerangkan betul-betul supaya polemik-polemik yang berlaku di dalam masyarakat kita sehari ini, label sana label sini, ini tidak berlaku dalam keadaan yang membuatkan kita berada dalam keadaan fitnah yang besar sampai bergaduh kawan-kawan pun dan sebagainya. Jadi inilah gunanya ilmu, gunanya adab semasa kita belajar dan berilmu, gunanya adab masa kita menegur dan menasihatkan orang lain dengan cara yang lebih berhikmah insya-Allah. Moga Allah bagi kita keupayaan itu insya-Allah. Okey, lepas itu ada lagi tak? Okey, kita pergi kepada satu hadis lagi, lepas tu kita berhenti insya-Allah kejap. Satu hadis lagi. Bolehlah satu hadis lagi, lepas tu kita habis dah bab ni insya-Allah. Rawaina fi sunani Abi Daud at-Tirmidzi an Amr bin Abasah an Amr bin Abasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah ta'ala fi tilka as-sa'ati fakun. Qala at-Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Okey, kami meriwayatkan di dalam kitab dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmidzi daripada Amr bin Abasah bahawa dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrab, maksudnya waktu keadaan yang paling hampir untuk Allah SWT, maksudnya Allah SWT ni, Tuhan ini, yang keadaan dia paling hampir dengan hamba-Nya adalah bila? Pada jawfil lailil akhir. Pada waktu malam. Jawf ni dia terjemah apa kat sini? Kejap. Dia terjemah waktu terdekat hamba adalah pada 1/3 malam yang terakhir. Dia terjemah jawfil lail. Jawfil lail al-akhir. Jawf ni kalau tengok dekat kita ni, jawf ni dekat dalam. Dekat dalam tu. Jadi kalau kita kata malam itu belah dalam malam, itu maksudnya akhir-akhir malam, itu maksudnya kalau manusia masuk ke dalam tekak ni dah masuk jauh dalam, maknanya apa lagi yang tinggal? Maknanya dah melalui lebih kurang 1/3 bahagian ini baru masuk ke dalam. Jadi begitu jugalah malam itu, maksudnya 1/3 sebahagian akhir malam itu, itulah yang maksudkan dengan jauh. Kalau kita tengok kat sini apa makna jawfil lail? Jawfil lail akhir fi wasatihi. Kalau tengok kat sini terjemahan dia kata fi jawfil lail al-akhir, dia kata kan? Dia kata fi wasatihi wa hiya sa'atut tajalli. Maksudnya pada tengah malam. Tengah malam dan bawa kepada akhir. Tengah malam dan bawa kepada akhir. Itulah yang dimaksudkan dengan jawfil lail. Maksudnya itulah keadaan yang mana Allah SWT, yang mana Tuhan paling dekat dengan hamba dia. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah, kalau kamu mampu untuk kamu berada dalam kalangan orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT, yang mengingati Allah SWT fi tilkas sa'ati,
pada waktu tersebut, pada saat tersebut, fakun, maka jadilah, maka lakukanlah, maka carilah. Itulah maksud dia. Fakun itu maknanya maka jadilah sebahagian daripada orang-orang itu. Maka carilah masa itu. Maka berusaha dan berjihadlah untuk dapatkan ketika dan waktu itu. Maka Imam Tirmizi kata, Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasan sahih, dikeluarkan oleh Abu Daud, dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmizi dan juga Nasa'i dan Hakim dalam Al-Mustadrak. Maka inilah di antara perkara-perkara yang kita perlu kejar, perkara-perkara yang perlu kita bermujahadah untuk sampai kepada keadaan-keadaan itu, supaya kita mengikut sunnah-sunnah salafus salih dalam beribadat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk kita kuat beribadat. Banyakkan doa, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku untuk menjadi hamba-Mu yang baik. Husna bantu kita untuk kita mengingatinya. Kita minta daripada Allah SWT untuk dia membantu kita, untuk kita mengingati dia selalu. Dan supaya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling bagus, yang paling bagus. Jadi saya rasa kita berhenti setakat ini dulu, insya-Allah. Saya rasa soalan pun dah tak ada, alhamdulillah. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi yang lepas ini. Ada satu lagi hadis untuk habiskan bab malam kan Ustaz? Ya ke kejap? Ada satu hadis lagi, bukan satu hadis lagi sebenarnya. Dia ada dua hadis lagi sebenarnya. Dalam satu bab doa pada seluruh waktu malam dengan harapan dapat mencapai waktu yang dikabulkan doa. Yang kedua ada satu hadis tentang Asmaul Husna. Hadis Asmaul Husna ni agak panjang sikit. Jadi saya rasa kita berhenti dulu dekat sini. Nanti insya-Allah sesi yang ke depan kita sebut dua hadis ini sebelum habis hadis berkaitan dengan malam, dan kita masuk kepada hadis berkaitan dengan tilawatul Quran, insya-Allah. Saya tengok kat sini ada nombor 8 dekat muka surat 2 atau 3 tu, ada nombor 8, lepas tu ada nombor 9, dan nombor 9 tu panjang sebab hadis tu berkaitan dengan 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kita Asmaul Husna dalam bab lain wallahu alam. Tapi kalau tengok dekat sini, itulah kalau tengok kat sini dia datang dengan bab ini dulu, lepas tu dia datang dengan bab Asmaul Husna, lepas tu baru habis dengan bab hadis Asmaul Husna, dan lepas tu baru dia habis bab tu. Ini baru bab lain, bab tilawatul Quran. Jadi Asmaul Husna tu duduk di selepas hadis yang berkaitan dengan waktu yang dikabulkan itu. Jadi saya rasa saya mohon untuk berhenti dulu insya-Allah hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah untuk sesi yang akan datang. Semoga Allah bagi kita kekuatan juga. Allah bagi saya keupayaan untuk menerangkan dengan lebih baik. Semoga kita sama-sama dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurganya insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar atas perkongsian ilmunya, dan terima kasih kepada para jemaah yang sudah duduk hingga ke akhir majlis ini, dan insya-Allah kita akan bersama-sama dengan dalam kesempatan bersama dengan Ustaz dan para jemaah sekalian. Dan terima kasih juga kepada penaja sebab program ini, dan Ustaz, kita tahu dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Inon. Sama-sama. Terima kasih Pak Nixel. Terima kasih semua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.